Kotak tu apa? Oh, dia orang tulis something. Tak nak. Okay. So kat sekolah juga dia ajar pakai kotak. Ini panggil ni teknik pokok dan satu lagi teknik kotak. Dan mana yang sesuai untuk soalan ni? Ada setengah orang confused. Cikgu, ada saya belajar kalau saya tulis B-I-J-A-K, lepas tu saya tulis kat atas ni B-I-J-A-K sebab dia kan ambil huruf yang sama, betul? So kita anggap yang ni ambil pertama kali, ni ambil kali kedua. Lepas tu kita buatlah kotak dia, cikgu. Buat kotak dia, saya guna colour lain bagi tak sakit mata. Tu kotak dia. Lepas tu lepas tu kan kita gabung lah, kita buatlah macam BB, lepas tu BI, lepas tu BJ, lepas tu BA, lepas tu BK, lepas tu IB, lepas tu II, lepas tu IJ, lepas tu IA, lepas tu IK, lepas tu JB, lepas tu AB, lepas tu KB, lepas tu IJ. Saya buat ni untuk bagi korang nampak sekarang supaya tak confuse dah lepas ni. KI, yang ni JJ, AJ, KJ, saya tak tahu, ada orang tulis something cuma saya tak nampak apa benda lah. 44. So JA, JK, lagi apa lah, AA, AK, KA dan juga KK. Now cikgu, so cikgu kat sekolah ajar boleh pakai ni juga, tapi masalahnya kenapa saya sekarang cakap untuk soalan nombor 1 ni cara kotak salah? Kenapa? Siapa boleh bagi tahu saya? Sebab obviously memang soalan dia nak hitung kebarangkalian kad pertama berhuruf vokal. So kalau kad pertama berhuruf vokal dan kad kedua berhuruf konsonan. So kenapa cara kotak tak boleh pakai bukan salah, tapi cara pokok betul. Jawapan dia simple macam korang jawab tadi. Kenapa cara pokok ni daripada cabang dia 5 tiba-tiba jadi 4? Sebab dia tak pulangkan. So bila kita cakap pasal benda yang diambil tapi tak dipulangkan, korang kena pakai teknik pokok. Dan apa kaitan tak pulangkan? Ini yang dipanggil dalam nota tadi sebagai peristiwa bersandar. So bila kita cakap pasal dia tak pulangkan, bila dia tak pulangkan, ini bermaksud apa yang korang ada ni dipanggil sebagai peristiwa bersandar. Kenapa? Siapa yang bersandar kat siapa? Sebab ambilan kedua bersandar dekat ambilan pertama. Kalau dia pulangkan, yang mana cara kotak kita boleh pakai untuk pulangkan ni, kalau kita pulangkan kita pakai cara kotak. Cikgu, kalau kita pakai cara pokok tapi dia pulangkan boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. So untuk kalau konteks yang korang buat tu boleh pulangkan, so kau boleh pakai cara kotak atau pokok. Tak kisah nak pakai mana-mana. Nak pakai mana tak kisah. Cuma konteks yang saya nak bagi tahu ini dipanggil sebagai peristiwa tidak bersandar. Kenapa? Apa maksud bersandar? Bersandar harapan, bergantung harapan. So dia bukan penyebab kepada yang seterusnya. Tengok dekat peristiwa bersandar, ambilan 1 menyebabkan ambilan kedua tinggal 4 je. Kalau peristiwa tu tak bersandar, sepatutnya kalau dia tidak bersandar, ambilan pertama tak kacau pun ambilan kedua, patut ada lagi B kat situ. Okay, faham So bila bersandar dan dia tak, keyword dia dekat mana dalam soalan? Dia tak pulangkan, tolong salin ni, tolonglah salin. Bila tak pulangkan, maksudnya peristiwa bersandar, kau kena pakai pokok. Ada cara lain? Tak nak, pokok. Untuk nampak semua benda dulu. Jangan kalut nak pakai formula.
nanti korang rugi sebab tak nampak semua benda. So pakai pokok, so peristiwa tu kalau dia pulangkan maksudnya dia tidak bersandar, kau pakailah kotak yang mudah. Kalau nak pakai pokok dah terbiasa pokok, pakailah pokok, tak kisah. So ni dua konsep yang kena take note. Saya tekankan untuk korang take note yang ini. Yang lain tu kalau saya cakap tak penting, tak penting. Tapi yang saya cakap penting, penting lah. So sekarang kita tahu, nombor satu tu kita pakai cara pokok. Kenapa? Sebab dia tak pulangkan. So bila tak pulangkan pakai cara pokok. Dan daripada 5 huruf B, I, J, A, K, dia akan kurang satu. So ni akan kurang. Ni akan kurang satu. Cikgu, pokok ni memang nampak kelang kabut sikit. Tapi dia akan bagi korang banyak clue kat sini. Sebab soalan dia kata dia nak kad pertama dia vokal. So mana vokal? Hanya I dan juga K, A. So perlu tak kau buat yang lain? Tak perlu. Cikgu, mana nombor? Cikgu tak buat nombor pun. Memang saya tak akan buat nombor dulu. Selagi saya tak susun dia punya apa benda yang saya nak tulis tu. So kalau saya dah ambil I, sini mesti B, J, A, K. Kalau saya dah ambil A, nombor selepasnya mestilah B, I, J, K. So yang dia nak adalah kebarangkalian mendapatkan kad pertama berhuruf vokal dan dia guna perkataan dan. Dan tu maksudnya mesti vokal dan juga mesti huruf kedua konsonan. So yang mana huruf vokal dan konsonan? I, B, I, J, I, K, A, B. Vokal konsonan. Vokal konsonan. Vokal konsonan. By right korang kena tulis lah kat sini kalau A ni I, J, A, K. Tapi perlu ke nak tulis bila dah tahu tak perlu kan? Tak payah. Ya je. So dekat sini apa kita nak buat next cikgu? Cikgu dah tahu dah apa yang kita perlu cari. Korang tahu sini second draw ataupun ambilan kedua. Ni second. So jom lah kita letak nombor dia. Sekarang baru kita letak nombor. Dah susun, dah tahu apa nak, baru letak nombor. Jangan kalau letak nombor sekaligus nanti tak tahu apa nak buat. So BIJAK, so setiap satu tu nilai dia berapa? 1/5. I tu adalah 1 daripada 5 kad. So A tu adalah 1 daripada 5 kad. B, so kalau kau dah ambil I, tinggal berapa dekat seterusnya? Ada 4 kan? So B tu adalah 1/4. J tu adalah 1/4. K tu adalah 1/4. D tu adalah 1/4. J tu adalah 1/4. K tu adalah 1/4. Now, bila saya tulis kat sini dia punya outcome yang benda yang saya nak cari, saya jumpa siapa? Saya jumpa IB, saya jumpa IJ, saya jumpa IK, saya jumpa AB, saya jumpa AJ, saya jumpa AK. Okay, outcome. Outcome tu mesti korang tulis dia punya apa benda yang bercantum tu. Cikgu, maksudnya banyak lagi ke outcome yang keluar sepatutnya? Iyalah, mestilah banyak. Ada BI, ada BJ, ada banyak. Tapi kita tak nak sebab terlalu banyak. So kita fokus kat tempat yang kita nak cari je. Now, bila kita dah tulis outcome dia, kita mesti tulis dia punya kebarangkalian. So kebarangkalian ada huruf yang ada yang spesifik dekat sini. So kita akan guna PX sama dengan X. Itu simbol untuk menandakan kita nak tulis kebarangkalian. So apa kebarangkalian bila I jumpa B? I 1/5, B 1/4. So kalau kita tengok melintang, kalau kita tengok melintang kita akan darab. Kalau kita tengok menegak kita akan tambah. Saya ulang bahasa saya. Kalau tengok melintang kita akan darab. Kalau tengok menegak kita akan tambah. So sekarang ni saya tengah tengok melintang. Antara I dengan B saya tengok melintang. So saya tahu saya akan ambil I darab B. I berapa? 1/5. B berapa? 1/4. Darab jadi 1/20. Dah siap yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam.
So IJ berapa? 1/5, 1/4 juga. IK pun 1/5, 1/4 juga. A, B, A 1/5, 1/4. A, J pun sama, tulis. Pun sama, tulis. So ada berapa semua tu? So bila dia kata, tolong bagi kebaran kalian nak dapatkan kad pertama berhuruf vokal dan kad dua berhuruf konsonan. So saya kena tengok, saya kena ambil hasil tambah semua ni kan. So itulah dimaksudkan bila kita tengok melentang, dia akan tambah. So maksudnya semua ni saya akan tambah. 1/20 tambah 1/20 tambah 1/20, dah ada berapa semua tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya ada 6 benda ni. So bila ada 6, maksudnya jawapan kita adalah, so kebaran kalian nak dapat, kita tulis dia punya nota, so kebaran kalian nak dapat vokal dan konsonan. Vokal first, konsonan second adalah 6 darab 1/20, iaitu 6/20. Okey, soalan? Cikgu, kalau guna formula macam cara ni? Apa dia? Kalau kita guna formula untuk soalan tu. Boleh? So kalau nak guna formula, ya saya tengok yang mana yang kena. Ni bukan pasal eksklusif ke tak eksklusif. Peristiwa bergabung bagi peristiwa, combine event A, event B. PAB sama dengan PA darab PB. Dia tak bagi clue untuk kita pakai formula. Soalan nombor 2 kemungkinan kita akan pakai formula. Tapi soalan pertama dia tak bagi clue apa pun, dia hanya cakap ini sahaja. So bila dia tak bagi clue, macam contohnya, oh gabungan antara huruf vokal dengan huruf konsonan adalah sekian, dia tak bagi clue ekstra. So biasanya kalau dia tak bagi apa-apa, kau kena resorted to from the beginning lah. Kena start daripada awal. Okay, soalan lain. So formula tak boleh pakai kat soalan ni. Atau soalan ni terlalu berat? Ke korang nak something yang simple lagi? Okay je Alright, next. Tak dengar, tak faham. Dengan saya kena cakap kuat sikit, saya pekak. Saya, okay, good. So soalan nombor 5, ni dia bagi dah clue. Ini contoh-contoh soalan kena pakai formula. Yang tadi tu contoh-contoh soalan kena buat daripada asas. Ni bila dia tak bagi apa-apa, dia kata pasal kebarangkalian Ahmad dapat tawaran kursus kejuruteraan dan kedoktoran di Universiti Awam adalah 0.85 dan 0.53. Dia nak bahawasanya Ahmad mendapat kedua-dua kursus. Ini contoh soalan pakai formula. Dia tak cakap banyak, dia hanya bagi clue saja. So, apa rupa bila kita nak cakap pasal Ahmad dapat kursus kejuruteraan awam, kejuruteraan dan kedoktoran di Universiti Awam adalah 0.5 dan 0.53. So pada saya nampak ni macam PA engineer. P, kebaran kalian nak dapat kursus jurutera adalah 0.85. So kebaran kalian nak dapat kursus doktor adalah 0.53. Itu yang saya faham daripada ayat dia. Lepas tu lepas tu dia kata dia minta kebaran kalian bahawasanya dia dapat dua-dua kursus. Okey, apa patut saya buat? Cuba tengok nota kat belakang sikit. Dia kata apa? Okey, adakah ini ada kaitan dengan peristiwa bersandar?
Tak ada, ni tak ada kaitan dengan peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Sebab bersandar tak bersandar tu biasanya dia cakap asal ambil pulang, ambil pulang, ambil pulang. Itu sahaja. Adakah ni ada kaitan dengan peristiwa peristiwa bergabung? Kalau peristiwa bergabung, dia lebih kepada kotak dan juga pokok tadi tu. Dia tak ada gabung apa-apa pun. Tetapi ini adalah soalan jenis peristiwa eksklusif dan tidak saling eksklusif. Now, apa maksud eksklusif dan apa maksud tak eksklusif? Ini contoh-contoh soalan eksklusif dan tak eksklusif. Okay. Rumus yang korang kena pakai formula dia, ni yang paling best ni. Dia kata kat sini, formula untuk peristiwa bergabung A atau B, ni dia cakap, kalau nak dapat A sekali dengan B, mesti kebarangkalian A kau tambahkan dengan kebarangkalian B. Lepas tu kau tolakkan dengan kebarangkalian AB. Kebarangkalian AB yang bertindih satu sama lain. Asal sebab dia double count. Okay. So apa maksud eksklusif? Siapa tahu eksklusif tu apa? Try lah. Saya tak ada nak marah pun kalau salah. Dia tak ada pertindihan. Apa dia? Dia tak ada pertindihan. Bahasa paling mudah dan saya suka, dia tidak bertindih. So, kalau dia mutually eksklusif ataupun eksklusif, maksudnya dia tidak ada bertindih. Mana antara gambar tu yang yang eksklusif? Ini. Ni eksklusif. So maksudnya orang yang bertindih sama je. Ni. So maksudnya orang yang macam boleh kawan-kawan dengan semua orang tu tak eksklusif ke? Betul lah. Tak eksklusif sebab kawan dengan semua orang. So eksklusif tu bukannya satu perkataan atau adjektif yang melambangkan manusia tu dia power atau tak power. Tak, dia hanya satu perkataan matematik yang menandakan dia ada kaitan atau tidak. So bila kita kata eksklusif, kita menyatakan bahawasanya A dengan B tu tak ada kaitan. Tapi A dengan B yang bawah tu tak eksklusif lah sebab dia orang ada kaitan, ada tempat dia bertindih. So ni formula apa kalau macam tu cikgu? So ni formula dia cakap, okay, kalau kita cakap pasal peristiwa eksklusif, kalau kita cakap pasal peristiwa eksklusif, ada tak dia bersilang? Tak ada kan? Cuba fikir. Tadi saya cakap tunjuk kat kamu, ada tak dia bersilang kalau dia eksklusif? Tak ada, mana ada bersilang ni? Dia tak langgar pun. So kalau kita cakap pasal eksklusif, automatically nombor kat belakang tu akan jadi kosong. Ini teori. Okay. So maksudnya kalau eksklusif, kau ambil A, kau gabungkan dengan B, sama macam kau ambil dia punya A, kau tambahkan dengan dia punya kebarangkalian B. Kalau dia eksklusif, tak ada kaitan. Tapi kalau dia tak eksklusif, okay, formula yang kau pakai ni, dia akan berbentuk macam mana? Dia akan berbentuk PA tambah PB dan yang belakang tu mesti ada bersilang sebab dia kan tak eksklusif dan dia bukan kosong kat belakang tu. Yang ni kosong sama dengan kosong. So bila tak eksklusif maksudnya ada nilai kat belakang tu. Sebelum kau nak gabungkan A dengan B, kau mesti cari dia punya bertindih tu berapa. Okay. So untuk soalan ni, adakah kita patut pakai formula tadi? Berapa orang kelas kita sekarang? Ada kurang lebih 30 orang. Macam mana? Sesiapa nak tolong saya ke tak mau? Ke rasa lost lagi bila saya explain pasal dia punya
teori dia tu. Cikgu, Tanya. kalau macam soalan ni kan, kita nak tentukan sama dia, sebab ayat dia kata kebarangkalian Ahmad mendapat tawaran kursus kejuruteraan dan kedoktoran tu 0.5 dengan 0.53. Kalau andaikan kita nak gunakan yang peristiwa eksklusif ataupun tak eksklusif tu, kita nak masukkan nilai itu ke dalam rumus tu macam mana? Okay, good. So, soalan yang kau kena tanya diri sendiri adalah adakah ini gabungan atau ini eksklusif atau ini nota tadi tu yang bersandar atau tak bersandar. So, bila kita nak jawab soalan probability, jangan terus rushing nak pakai formula. Sebab kita tanya dulu diri kita, kalau Ahmad ambil jurutera dan kalau Ahmad ambil doktor, kalau dia nak ambil jurutera, adakah dia kebarangkalian dia ambil jurutera tu mempengaruhi kebarangkalian dia jadi doktor? Tak kan? Sepatutnya tidak mempengaruhi satu sama lain pun. So, ini bukan bersandar, bukan peristiwa ni tidak bersandar, confirm dah. Adakah ini bergabung? Boleh jadi juga. Adakah ini eksklusif? So, kalau kita nak tengok pasal daripada segi eksklusif, ada kaitan ke bila dia boleh jadi dua-dua? Offered both courses. So, korang tahu dia PA, PB. So, anggaplah A sebagai jurutera. Anggaplah B sebagai doktor. So, PA adalah 0.85, PB adalah 0.53. So, dia kata kat sini, kalau nak cari dua-dua, korang nak cari yang mana? PA gabung dengan B atau PA bertindih dengan B. Yang mana kita nak cari? Adakah yang warna pink atau yang warna hijau? Kita nak cari yang mana? Sebab kalau pakai formula yang somebody suggest tadi tu, kita boleh sumbat je kat tengah-tengah tu. Soalan saya yang saya nak korang fikir, adakah aku nak cari gabungan ke atau aku nak cari pertindihan? Gabungan ke sebab dia tawaran kerja khusus yang dituliskan. Okay, ada orang try jawab. Sekejap saya tengok siapa ni. Gabungan, good. So kita nak, kita tahu dia nak cari gabungan, good. Kita nak cari yang warna pink lah. Dia dapat dua-dua. So sebab tak ada kursus, orang jadi jurutera dengan doktor sekali. Tak ada kursus, dia ambil satu program dekat uni mana-mana, dia menjadi jurutera doktor. Tak ada. So benda dekat belakang ni wujud tak? Yang warna hijau ni wujud ke tak wujud? Common sense. Ada tak degree yang korang pernah dengar, jurutera doktor, doktor engineer? Wow, gempak gila. Tak ada. So gabungan tu takkan mungkin berlaku, maka by right kau dah tahu ini bukan, by right kau dah tahu ini mesti kisah eksklusif. Sebab doktor dengan jurutera takkan bergabung, so belakang ni mesti kosong. So memang kita cari warna pink. Okay, so lepas tu kat sini kau tanya balik, cikgu, kalau kita ambil 0.85 tambah dengan 0.53, ada ke kebarangkalian lebih daripada satu? Tu soalan yang best je. Ada ke kebarangkalian lebih daripada satu? Ada. Kebarangkalian mesti antara 0 hingga 1 je. So maksudnya dalam soalan ni punya konteks, mestilah ada nilai dekat sini yang kena ditolak, yang double count. So macam mana nak cari dia dapat dua-dua kursus tu? Recall balik nota, dia kata dekat sini, kalau peristiwa tu peristiwa
Bergabung, bergabung. Kebarangkalian peristiwa bergabung bagi A dengan B adalah PA darab PB. Cikgu maksudnya PA dengan PB tu wujud lah ni. Kenapa dia wujud? Sebab kamu menggabungkan kebarangkalian jurutera dan juga kebarangkalian doktor. Ini adalah contoh gabungan. Bila kau ambil dua kebarangkalian berbeza, kau gabungkan nak guna atas satu kiraan. So terpaksa kita cari ni. Dan dia cakap kat sini, kalau kita nak gabungkan, formula cakap nak gabungkan boleh, tapi PA dengan BB adalah hasil 0.85 darab 0.53. So berapa tu? Kosong point 4505. 0.53. 4505. So kita ambil 0.45 je lah So 0.45. So kita buat je lah. So 0.85 darab tambah 0.53 tolak 0.45. So berapa kebarangkalian tu? Tinggi juga sebenarnya. 0.93. So banyak benda korang belajar ni. Pertama sekali, apa maksud gabungan, dan kedua, bila nak pakai formula ni, dan kenapa tiba-tiba cikgu tahu benda tu apa, jurutera dengan doktor tu takkan mungkin jadi sekali. Tapi kita bukan cakap pasal jurutera doktor, kita cakap pasal dia boleh dapat tawaran atau tidak. Tapi tak mungkin dapat tawaran, tak mungkin dia boleh jadi jurutera dengan doktor sekaligus, kosong lah. Tapi dia boleh dapat tawaran dua-dua. So dia jadilah 0.45 kat belakang tu. Macam mana dapat 0.45? Darabkan je. So AUB adalah 0.93. Okay, next. Cikgu, Tanya. kalau cara ni kita buat kaedah pokok boleh tak? Okay, kalau kaedah pokok, boleh. So pokok, kaedah pokok pun boleh, tak ada masalah, lagi senang. So kalau kaedah pokok, mula-mula saya tulis pasal jurutera. Lepas tu saya buat yang pertama. Yang pertama, jurutera adalah 0.85, maksudnya dapat. Tak dapat berapa? 0. Kalau jurutera tak dapat, lawan dia 0.15. So dekat sini saya boleh gabungkan lagi. Sekarang ni dia tak bergabung tau. Ni jurutera punya kebarangkalian. Sekarang ni baru saya buat pokok dan saya gabungkan dia. Inilah siapa punya ni? Doktor. Cikgu, saya rasa buat doktor dulu lagi bagus lah. Boleh. Sekejap saya habiskan atas ni dulu. So 0.53 kalau dapat. Tak dapat berapa? 0.47. Betul lah. Dapat 0.53, tak dapat 0.47. So doktor pun boleh jadi event pertama. So pecahkan dulu jadi 0.53, 0.47, lepas tu pecahkan macam tu. So atas jadi 0.85 sebab ni jurutera. Ni dapat. Yang besar dapat So ni dapat, tak dapat. So 0.15. Yang ni 0.85, yang ni 0.15. So cikgu, maksudnya jawapan yang cikgu buat daripada sini mesti sama dengan sini ke? So ada dua-dua. Saya dah tunjuk korang 3 cara ni nak selesaikan masalah ni. So sekarang ni soalan pertama dia tanya dia dapat dua-dua kursus. So kalau dapat dua-dua kursus, boleh tengok kat sini je. So 0.45. 0.45. Sekejap. Mendapat tawaran salah satu kursus saja. Saya rasa saya punya cara ni salah lah tadi, cara formula ni.
Sebab soalan kedua tanya tawaran salah satu kursus sahaja. Okey. Guna cara pokok je lah, jangan ikut cara ni lagi. Saya rasa tadi salah, saya dah mengarut jawab. So, mendapat tawaran kedua kursus. Tengok ni je lah. So, darabkan macam biasa, 0.45. Lepas tu dapat salah satu kursus. So, salah satu kursus mesti satu jurutera, satu doktor. Satu jurutera, satu doktor. Dapat? Tak dapat. Tak dapat? Dapat. Tu dia. So, konsep yang sama juga korang boleh pakai dekat sebelah kanan ni, tak kisah. Pakai cara pokok. So, jawapan dia sepatutnya untuk yang atas ni adalah 0.85 darab 0.47, 0.15 darab 0.53 tambahkan. Itulah jawapan dia. Sama juga macam ni, mesti salah satu. Kau dapat doktor, kau tak dapat jurutera. Kau tak dapat jurutera, kau dapat doktor. Tak dapat doktor, kau dapat jurutera. So dekat sini korang tahu atas tu akan jadi 0.53 darab 0.15, yang ni akan jadi 0.47 darab 0.85. Ni lagi tepat cara ni. Cara tadi tu salah sebab soalan nombor 2 tak boleh jawab. Cikgu, pokok boleh pokok. Apa nama? Kotak boleh kotak. Boleh. So kotak sebab dia tak bergantung satu sama lain So yang ni jurutera. Yang ni apa nama? Doktor. Tak kisah mana-mana. So dapat tak dapat. Dapat tak dapat. Cara kotak. Okay. So dapat dengan dapat 0.85 dengan 0.53. 0.85 darab 0.53. Dapat tak dapat? Dapat jurutera, doktor tak dapat. So 0.85 darab 0.47. So tak dapat jurutera 0.15 darab dengan 0.53 dapat doktor. So tak dapat jurutera, tak dapat doktor. Sedih gila. 0.15 darab 0.47. So dia kata dapat dua-dua tawaran kursus. So jawapan kita yang ni lah. Dapat salah satu je. So jawapan kita yang ni lah. Dua-dua ni tambahkan. Tak dapat dua-dua. Ni lah jawapan dia. Okay, soalan. Cara kotak dah tunjuk, cara pokok dah tunjuk, cara formula saya mengarut. Tu padam. Apa yang saya bagi pasal formula ni semua salah. Tak kena. Dia tak ada kaitan dengan gabungan pun. Dia sepatutnya guna cara ni je senang. Cikgu. Ya. Kalau dalam exam kan, kalau kita rasa kita pokok ataupun jadual. Boleh, tak ada masalah. Biasanya orang tak suka guna formula, tapi elok kalau kejap lagi mungkin akan ada soalan formula yang kita akan jumpa. Jom kita buat sikit lagi. So biasanya pokok dengan ni lah, kotak. Jangan biasakan pakai, kena juga tahu pakai formula tu. Okay, next. So ada sebiji dadu di lambung. Peristiwa A adalah peristiwa dapat nombor faktor bagi 6 dan B adalah peristiwa mendapat nombor ganjil. Tentukan sama ada peristiwa A dengan B ini saling eksklusif atau tidak. Tidak saling eksklusif. Now barulah kita kena pakai formula yang eksklusif tak eksklusif tu. Sebab memang ada kaitan dengan eksklusiveness. Kalau tidaklah. Okay, apa maksud eksklusif? So cuba kita bayangkan kalau sebiji dadu dibaling, apa yang mungkin akan keluar? 1 sampai 6. So dadu saya panggil S, semua yang akan keluar pasal dadu tu hanyalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia kata set A adalah semua faktor bagi 6. So yang mana antara 6 nombor ni faktor bagi 6? 1 darab 6 kan? 1, 6. Lagi? 2, 3. Lagi? 4, 1, semua yang lain semua bukan. So 4 nombor ni je adalah faktor bagi 6.
Lepas tu dia kata set B pula adalah nombor ganjil. So mana nombor ganjil? 1, 3, 5. Betul? Now, kita nak tentukan sama ada peristiwa A dengan peristiwa B eksklusif atau tidak eksklusif. Guna mata je, eksklusif ke tak? A dengan B tu, ada tak benda sama? Kita pakai eyeball je, tengok pakai mata je. Ada. Sama kan? Ada. So, ini eksklusif ke tak kalau ada benda sama? Tak Kau sama macam aku lah, kita tak eksklusif dah. So, maksudnya, bila dah sama macam orang lain, tak lagi eksklusif. Maksudnya, ini adalah bukan eksklusif. So macam mana nak guna, sebab dia minta gambar Raja Van, dia tak minta formula So saya terpaksa bagi gambar Raja Van. So kita buat lukisan dia. Van ular tu, so ada dua gang, satu A, satu B. So yang A siapa? 1623. Yang B siapa? 135. Siapa yang sama antara dua-dua? 1 dengan 3. Mesti ada titik menandakan elemen. Sebab ini bukan bilangan, ini elemen Okay, so 62 dekat sebelah kiri, titik-titik, 5 kat sebelah kanan. So 1, 2, 3, 6, 5. Ada? Mana 4 pergi? Tak luar. Itulah cara dia nak menyambarkan kenyataan ni. Tak payah pakai formula pun lagi. Tak jumpa lagi soalan formula. Next. Boleh saya teruskan? boleh je. Okay, saya bagi masa cuba try soalan ni. Saya bagi masa dan cuba try maksudnya korang conteng lah sikit. So saya bagi masa berapa lama nak. 3 minit. So soalan A saya expect korang boleh buat. Soalan B saya expect korang sangkut-sangkut. Tapi tengok macam mana nanti. Saya expect 5 minit saya bagi. Cuba try. In the meantime, tanya nak apa-apa nak tanya boleh. Saya ambil air kejap, 20 saat.
Tak payah pakai formula ni simple je. Pakai kotak pun dah dapat dah jawapan ni. Okey, siapa sangkut dan siapa tak sangkut? So sepatutnya korang nampak dekat sini adalah 23E, 23A, 51S, 51A. Now, kad nombor hasil tambah semua-semua tu mesti korang dapat daripada apa nama? Lebih 5 dan kad konsonan dipilih. So yang mana? Dia dah buat dah kotak ni. Dia dah buat kotak, so kita tak payah fikir, kita tak payah buat pening kepala. Kalau saya nak buat kotak sendiri, jenuh sikit lah nak buat. Yang mana hasil tambah dia lebih 5. So kita ada 51. satu ke? Lebih 5. Tu 5. Ini tak kena. Ini lebih 5 dan ini. Itu satu je. So kotak ni berapa daripada berapa? 1/6. 1/6. 1 daripada 6. Good. Tak payah pening kepala pun. Jawapannya adalah 1/6. 1 daripada 6 kotak. So hanya kad nombor perdana atau kad vokal dipilih. So alamak sekejap. 51S. Okay, atau bermaksud kau kena consider dua-dua. Ambil satu, ambil dua dan consider dua-dua lah. So kad nombor perdana yang mana? Siapa perdana? So perdana kita ada 23 lagi. 23 lagi, 23. Ni kenapa 61 pula? Oh 61. Sorry, dia 61 ni ha. Okay. So 61 nombor perdana ke nombor ganjil? Nombor genap. Perdana ke ganjil? Ni bukan genap lah ni, obviously. Nombor ganjil ke nombor genap?
61. Ganjil. So ganjil ni perdana ke tak 61 ni? Boleh bagi 2, boleh bagi 3. 61 boleh bahagi 2, 61 boleh bagi 3, 61 boleh bagi 4, boleh bagi 5, bagi 6. Tak boleh. So nombor 1 tu nombor perdana kan? 23 perdana juga. Ini pun perdana juga. So maksudnya kita akan ambil semua yang ada ni. 23, nombor 1, 23, nombor 1, 23, nombor 1. So atau kad vokal dipilih. So kad vokal kita ada berapa? 1, 2. 2 sahaja. So kalau korang perasan kat sini nombor perdana kita ada berapa daripada berapa? 6 daripada 6. So lepas tu kita ada vokal dipilih. Kita ada 2 daripada 6. Cikgu macam nak tambah tu? Biasanya kan kita tambah. So kita nak tambah ke ni? Apa pendapat? Kalau tambah jadi apa? 8 per 6 lebih daripada 1. So kat sini kita tahu benda ni mesti orang kata apa? Kena tolak something. So bila korang recall balik, cikgu maksudnya kita kena tolak ke? Tolak berapa? Cari nombor perdana, tolak nombor perdana dan orang kata apa? Dan nombor dan vokal. Apa kebarangkalian perdana dan vokal? 4 per 6 cikgu. 4 per 6, good. So 6 tambah 6 per 6 tambah 2 per 6 tolak 4 per 6. So jadi jawapannya 4 per 6. Okay. Next. Okay, kita ada pokok yang dia dah buat kan. Cuba try.